Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sekarang kita ada di Rasa Selangor. Kita pasangkan sistem tenaga solar untuk pelanggan M&A Gadgets. Untuk pengetahuan, M&A Gadgets ni pembekal lah. Barang-barang solar ada, bateri ada, gadget lah ada, power pack kalau nak pergi camping pun dia ada. Sekarang pun motor elektrik pun ada. So kita dipanggil lah. So ada customer dia yang beli set dengan M&A, nak kami pasangkan lah. Kami okey je lah, datang pasang. So sistem dia menggunakan SUA punya inverter hybrid 5 kW, bateri Life Pro 4 48 volt, 200 Ah ke 100 Ah, 200 Ah. Kemudian panel solar 310 watt 6 keping. Okay, so ni dia bangunan ni adalah kabin. So kita nak pasang, kena tengok dia punya tulang lah. Sebabkan tulang di tengah-tengah ni, so inverter dia rendah lah. Kalau tulang tinggi, kita dah letak tinggi lah. Okay, so kita akan settlekan belah dalam dulu. Inverter, bateri ni agak leceh sikit nak buat BMS dia. Kemudian kita akan buat solar panel pula. Okay, so sistem ni dia menggunakan bateri LiPo4 lithium iron phosphate, yang agak memerlukan ketelitian sikit sistem LiPo4 ni, terutama bila kita pakai rak yang sebegini, susun dia macam ni kan. So kita kena fikirkan start pada ujung ni dengan hujung yang nak pergi ke inverter tu, katalah negatif dengan positif, susunan dia lah negatif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 sampailah positif last kali pergi ke inverter. So kalau seboleh-bolehnya kita susun sederek lah ataupun bagi dia seragam. Tapi sebabkan kita ada benda ni je, ada rak bateri, rak macam ni je, so kita guna apa yang ada lah. Cuma kena fikir panjang lah. Dan sebaik-baiknya bila tu tulis contoh bawah ni negatif, nombor 1, nombor 2. Dia 1, 2 ni bukan dekat terminal tau. Dia maknanya tempat sambungan tu. Sambungan 1, sambungan 2, sambungan 3 dan seterusnya. Dan kita sambungkan pakai yang copper plate ni. Cuma ada yang pada bawah nak naik ke atas. Ni kena pakai wire lah. Kabel PV, dan kena ada kabel lak. Sebab daripada bawah ni nak ke atas tak sampai. So kena hati-hati lah terminal-terminal ni. Jangan main benda ni, dia boleh pergi ke sebelah, senang yang nak sentuh. Plate dan juga tools, spana ataupun screwdriver, ni semua nanti ada percikan bunga api pula. Okay, so saya try susun dulu, nanti saya sambung lagi. Right, so akhirnya kita dapat sambungkan dia punya kabel lak ni. Ni antara benda-benda yang leceh kan kalau buat LiPo4 ni. Setiap satu ni semua kena ada kabel lak dia. Lepas tu kena pastikan sentuhan dia betul. Sebab kabel lak kita ni pun saiz dia agak besar. Wire dia ni saya rasa 0.5 kot, 0.4 ke 0.25. So kena pastikan betul-betul bersentuhan dan ketat. Kita gunakan crimper panel solar ni, kita masuk kat lubang 2.5 mm. Okay, so lepas ni kita akan susun label balik step 1 daripada negatif sampailah ke nombor 16. Okay, sebab ni ada, kita akan cadang nak letak dia kat sini. Sebab wire dia pendek sikit, so dia akan jadi macam agak berselirat sikit lah. Cuma kita cucuk je dulu, make sure function dah ok. Lepas dah function dah ok, kita akan kemaskan lah. So ni antara halangan lah saya, halangan untuk LiPo4 ni, dari segi kekemasan tu. Kalau bateri deep cycle lead acid, letak je, sambung bateri tebal terus.
So ni sekarang nak susun, nak buat sambungan dia pula. Lepas tu kena ikut urutan dia betul-betul ni. Sebab dia susun macam ni. Nombor 1 daripada negatif sampailah ke nombor 16. Nampak wire dia semua dalam merah. Macam ni, macam mana nak bezakan ni? So memerlukan ketekunan lah untuk buat. Kita akan buat one by one. Right, doakan yang terbaik. Right, so akhirnya kita dapat sambungkan dia punya kabel lug ni. Ni antara benda-benda yang leceh kan kalau buat LiPo 4 ni. Setiap satu ni semua kena ada kabel lug dia. Lepas tu kena pastikan sentuhan dia betul lah. Sebab kabel lug kita ni pun saiz dia agak besar. Wire dia ni saya rasa 0.5 kot, 0.4 ke 0.25. So kena pastikan betul-betul bersentuhan dan ketat. Kita gunakan crimper panel solar ni. Kita masuk kat lubang 2.5 mm. Okay, so lepas ni kita akan susun label balik setiap satu daripada negatif sampailah ke nombor 16. Okay, sebab ni ada. Kita akan cadang nak letak dia kat sini. Sebab wire dia pendek sikit, so dia akan jadi macam agak berselirat sikit lah. Cuma kita cucuk je dulu, make sure function dah ok. Lepas dah function dah ok, kita akan kemaskan lah. So ni antara halangan lah saya, halangan untuk LiPo 4 ni, dari segi kekemasan tu. Kalau bateri deep cycle lead acid, letak je, sambung bateri tebal terus. So ni sekarang nak susun, nak buat sambungan dia pula. Lepas tu kena ikut urutan dia betul-betul ni. Sebab dia susun macam ni. Nombor 1 daripada negatif sampailah ke nombor 16. Nampak wire dia semua dalam merah. Macam ni, macam mana nak bezakan ni? So memerlukan ketekunan lah untuk buat. Kita akan buat one by one. Right, doakan yang terbaik. Right, okay, kita dah sambungkan daripada harness ni ke setiap satu terminal ni lah. Daripada negatif 1 sampai 16 kita labelkan. Memang agak messy, agak serabut sikit. Cuma sebelum sambungkan dengan BMS tu, kita kena check setiap satu ni lah. Itulah keperluan bateri LiPo 4. Yang buat serabut ni bagi saya mula-mula ni biar dulu lah. Sekarang dah habis ni semua, dah cucuk ni, barulah kita cekak-cekakkan, lurus-luruskan yang mana boleh ni. Tapi mula-mula ni memang dia nampak macam ni. Bila dah habis nanti baru kemaskan. Okay. Ni kita tukar DB box yang baru, lebih besar sebab ada beberapa sambungan lah. Kerana punca tenaga solar ni akan disambung kepada bangunan ni dan bangunan sebelah. Ada bangunan rumah lah. Yang ni kabin dengan rumah. Kita dah sambung, kita dah tarik wire panel daripada atas pun dah ditarik. Wire nak pergi ke bangunan sebelah pun dah ditarik. Dengan wire grounding pun kita dah buat. Sambungan dia bagi panjang. Okay, so sekarang kita dah sampai phase fasa yang mana kita dah buat penyambungan belah dalam ni. Breaker solar, breaker bateri, DC SPD untuk solar dah bersedia. Kita dah sambungkan ke dalam panel solar ni. Input output pun kita nak sambung. Yang paling penting, bateri. Bateri dah sedia untuk beraksi, disambung dengan BMS 48 volt 200 Ah. Cuma yang unik kali ni dia tak pakai active equalizer, guna BMS saja. Memang BMS pun sudah memadai. Cuma kalau ada equalizer tu dia ada aktif lah. Okay, kita akan ni wire input output naik ke atas. Macam biasa kabin dengan kontena dia akan sediakan DB. So DB ni bersambung dengan luar. Nanti saya tunjuk gambar belah luar pula, ada junction box dia tu. Kita akan masukkan wire panel solar ke dalam ni. Wire input generator pun akan keluar melalui lubang yang sama. So bergunalah lubang ni, kita tak perlu tebuk lubang yang lain.
Okay, contoh sistem yang dalam bateri yang inverter kita dah sambung. Dia dah mula beraksi lah. Cuma satu je kekurangan. Kita belum pasang lagi panel solar. So boleh tengok dah ada lampu dengan ada soket, tapi belum pasang lagi. Sampai semalam kita dah siapkan bahagian belah dalam. Kita buat bahagian belah luar lah solar panel. Tapi ada sesuatu kejadian pula, tuan tanah tak dapat datang. Kunci pula yang kontraktor tertinggal. So kita nak siapkan kerja, terpaksalah menggunakan penyelesaian yang ada. Inilah jawapannya. Selesai. Okey. Jangan tiru aksi ni di rumah. Ini bila kecemasan je. Sebab kita nak cepat, nak kejar masa. Tengah hari kan kita nak pergi buat dry run untuk projek CCTV bersolar. So ini adalah langkah. Ui, pandai. Langkah yang sekali-sekala je So jangan tiru ini. Okay, kita dah pasang mounting kat atas tu. Mounting dengan rail. So sekarang proses yang terakhir, saya nak angkat panel solar. Panel solar yang dibekalkan oleh MNA. Di sini 310 watt. Tapi spek dia kita tak tahu berapa volt apa semua. Saya tengok sebab inverter tu 145 volt VOC. So saya rasa selalu kalau 300 ni dalam 30 ke 40 volt lah. So ni ada 6. Saya rasa kena buat 3 series 3 paralel. Saya pun tak tahu brand apa solar panel ni. Buka kan. Kita boleh tengok lah nanti. So naikkan solar panel, sambungkan MC4, grounding dia sekali. Lepas tu dah nak boleh siap lah. Jangan nak ketuk grounding dia korang ketuk. So settle lah kerja kat sini. Kira sehari lah, semalam separuh hari, hari ni buat separuh hari. Kerja 2 orang ni. Kalau 4 orang senang kan. 2 orang atas, 2 orang bawah. Setengah hari dah settle. Tengok spek dia. Bagusnya solar panel ni dia dibungkus satu-satu. So kalau ni saya rasa tuan tanah ni beli melalui Shopee ke Lazada lah, dia hantar kan. So kalau brand macam besar-besar QCell apa semua, dia jual by pallet. Tak ada kotak satu-satu ni lah. Kalau ada pun kena kotak beli asing lah. Kotak dia pun boleh tahan kat harga dia. So ni brand Sunway Solar panel 310 watt VOC 40.3. Betul lah 40 volt. So tadi saya cakap 145 volt VOC kan. Solar panel tu boleh accept. So kita boleh letak 3 je lah. 1 string 3 solar panel. So ni ada 6. So 3 series 2 paralel. Kita akan buat atas, nanti sambung video kat atas lah. Okay, so kita dah naikkan 2 keping panel. Kita nak susun dia punya penyambungan tu sebab kita nak serieskan dan paralelkan. So bila dah naikkan solar panel ni kena susun siap-siap. Sekarang dah naik semua solar panel baru nak susun. Memang masalah lah. Salah tu Nur. Satu je yang pilih. Yang lagi satu yang belah sini. Oh ya. Cabut. Dia ni ambil dengan dia ni.
Sama je lah. Boleh tak? Boleh. Sorry. Macam sama je kan? Sama. Sorry. Betul lah tu. Maaf. Bukan. Bukan yang tu. Yang sebelah ni. Ni je? Kau ambil yang 2 tu. Cucuk sini je? Bukan. Tu. Cucuk female. Cucuk sini je kan? Yes. So ni satu set, sini satu set lah? Betul. So yang tu Ni sini? 2 in 1 tu hujung sana. Mana ada di hujung sana. Okay, sebabkan solar panel ni dia punya positif dengan negatif dia punya terminal kat tengah-tengah ni. Selalu kalau QC ada hujung sini, hujung ni satu, hujung sini satu. Jadi dia kat tengah-tengah ni. So ada masanya mudah lah sebab dia dari point yang sama. Cuma kita risau takut wire tak cukup panjang nanti. Okay, so bila kita dah keluarkan wire daripada dalam untuk sambung kepada solar panel, kita dah label lah positif ke negatif lah. Yang ni wire positif. Okay, tapi bila wire positif yang nak menyambut solar panel pada atas, nak pasang MC4 tu, sentiasa ingat kalau positif yang nak menyambut dari atas tu adalah female, bukannya male. Sebab kalau kita tengok male tu warna dia warna merah. Yang dekat atas tu yang positif tu adalah male. So bila nak menyambut male dia kenalah bagi female. So ni sangat penting lah, selalu terbalik bila kita pasang ni. Sebab bila kita ingat positif, semuanya male je. Tengok sebab male tu ada warna merah, semua nak letak male je. Sebab bila dah letak sini male, dia dah cocok yang kat atas tu female. Female di atas adalah negatif. Tu yang terbalik. So bab ni kena alert sikit lah. Ni nak pasang C4 dia, senang. Okay, ni kabel negatif sebab ada double saya buat tanda dia. First kita kena ada set MC4. Okay. Ini clamper set dan cutter lah. Okay, cara nak pasang C4 senang je, kita potong. Okay, pada lah, jangan kurang sangat, jangan lebih sangat. Ambil sikit-sikit je. Okay, macam ni dah cukup. Okay, dah. Ni. Okay, ni kemaskan. Okay, ni ambil MC4. Ni contoh MC4 male lah. Sebab female saya dah pasang. Ni male saya contohkan. Okay, ni dia punya orang dia lah, dalam dia orang panggil. Ni anak, ni orang dia, ni rumah dia. So kita bagi orang dulu. Okay, ni ambil clamper. Ni. Okey, ni kita test tarik. Okey, dah ketat, dah rasa kemas. Okey, ambil rumah dia. Okey, first masukkan dulu bontot dia ni. Okey, ni pasang. Yang ni kena pastikan sampai ada bunyi ataupun dia ada rasa lock. Okey. Bunyi kan? Okey, nampak tu. Okey, dah. Lepas tu tutup. Tutup sampai ketat. Sampai rasa tak boleh nak pusing dah. Okey. Okey, ambil sakat ni lah. Dah tak boleh pusing dah, jangan paksa. Terima kasih. Okay, kita tinggal letak panel yang terakhir. Panel yang terakhir, saudara Zainul telah membuat sambungan terakhir, termasuklah sambungan kepada 2-in-1. So sekarang ni dia tengah fikir, dah cocok. Tu dah sirikan yang ni untuk pergi ke 2-in-1. Dia tengah fikir macam mana dengan ruang yang terhad, panas, panel yang berat, peluh yang mencurah-curah. Kita tengok macam mana dia mengakalkan. Okey, sementara tu kita nikmati dulu. Okey, nampaknya Zainul sudah bersedia. Okey, dek. Slowly. Jangan rakam Jual. Okey, nampak gaya kita kena pegang tangga.
Okey, lutut dia menggeletar. Kang jadi viral kang, jatuh pula. Okey. Perlahan, tangga kita dah pegang. Okey, dah baring di situ. Kita pergi balik ke belakang. Okey, tinggal untuk clamp je. So kita akan sambungkan wire solar panel yang negatif tak silap saya, dan juga wire untuk groundkan solar panel ni. Okey. So bila solar panel ni dia ada dua jenis grounding lah, satu technical, technical, satu mechanical, satu electrical lah. Mechanical ni maknanya daripada solar panel tu kita ambil direct terus masuk ke bumi. Yang kedua electrical tu kita ada DC SPD kat dalam. Okey, nampaknya saudara Zainul telah melakukan satu kesilapan. Dia tertinggal Allen key kat tengah-tengah tu. Dekat tengah-tengah solar panel. Tu. So sekarang dia akan menggunakan teknik memancing. Menggunakan wire lebihan solar panel. Kita tengok adakah beliau akan berjaya atau sekadar membuang masa. Oh, nampaknya mula bergerak. Itu dia. Sikit lagi. Oh, dan akhirnya dapat. Macam cara bola tu. Okay. Bola Juan. Kita tengah ketatkan clamp. Okay, clamp ni kalau skala besar selalu dia pakai drill lah. Dia dah set dah torque dia tu berapa nanometer. Berapa nanometer, apa benda ni, berapa newton. Yang ni tak ada, kita pakai manual. So kita punya konsep, bila dah rasa ketat sikit, kita akan pusing lagi suku jam kat situ. Tadi bukan nanometer, newton. Torque tu kan kita boleh set. Dia ada bagilah, setiap panel ada bagi saranan torque masing-masing. Okay, sekarang kita clamp yang terakhir, end clamp. End clamp yang belah tepi ni untuk dua-dua baris. Okay, saya ambil gambar daripada jauh sikit ni. Kita tengok pemandangan dia. Okay, tempat ni ada sedikit cabaran lah, sebab bukan cabaran lah, halangan Tengok panel solar. Sekarang pukul 2 suku. Yang pokok dekat kiri ni, dia dah mula menghasilkan bayang atas baris pertama panel solar. Pukul 2 suku lah. Maknanya dah kena shading dah ni. Tapi kita tak ada pilihan. Tuan tanah pun minta letak kat situ. Mungkinlah kita minta ada trim sikit pokok. Tapi saya rasa pun pokok ni pun besar sangat. Kita dah tolak dah panel tu sejauh boleh daripada pokok. Dan itulah apa yang akan dapat. Okay, so bila kita dah pasang ni, yang penting sekali kita kena tengok, sebab kan kita pakai bateri LiPo4, kena adjust dia punya charging voltage dia lah, float, bulb dengan cut off. Sebab selalunya yang default untuk inverter ni dia buat untuk lead acid. So kita kena tukar untuk... Apa beza LiPo dengan lead acid? LiPo ni first size dia lah, lagi kecil dengan lagi ringan. Lepas tu LiPo ni dia boleh drain 90%. It's a better deep cycle lah. Bukan, dia boleh drain, DOD dia panggil. Depth of discharge. So kalau macam deep cycle lead acid tu, cantiknya you draw 50% je. Okay. Tapi kalau beyond that nanti akan damage long term lah. dia jangka hayat dia cepat matilah. Tapi ada case-case dia yang elok pakai deep cycle. Ada yang case-case dia yang elok pakai LiPo4. Cara LiPo4 ni disadvantage dia ni lah. Ni nama dia BMS, Battery Management System. So leceh sikit lah dia punya wiring. So setting dia memang dia guna untuk LiPo4. Tak perlu ubah lah. Contoh macam bulk charging ni dia dah pakai 58.4. Float charging dia pun dia dah buat 56. Cut off dia pun dia dah buat
45. Oh, ngam-ngam je. So cut off dia, cut off kita naikkan sikit. Taruh bawah lah. Kita try solar. Bismillah. Okay, kita on solar, kita tengok ada charging ke tak. Solar yang masuk. Tu bunyi maknanya ada source. New primary source of power. Voltage solar yang masuk adalah 103 volt. Dan sekarang dia charging. Kita tengok berapa M. 103 volt, M dia 1 M lah. Sebab bateri penuh lah. Bateri pun berapa volt? Bateri 53.3. So 53.3 ni dah 80-90% lah. So dia tak banyak kosong lah. Nanti bila kita drain pakai power baru dia banyak charging dia masuk. Okay, sekarang ni tengah proses membuka semula inverter dengan DB. Hari tu dah pasang dekat sini. So owner nak tambah lagi bateri, lepas tu nak tukar, nak ubah kedudukan dia kat rumah yang baru dia buat dekat sebelah sana. Cantik. So sekarang ni proses je lah nak buka. Okay. Impact dekat kaki belakang driver. Kena sikit video. Okay, macam saudara Zainal sebut tadi, kita dah pernah pasang lah kat sini. Mungkin boleh dengar video sebelah ni. Cuma tuan rumah ada buat bilik khas lah untuk letakkan inverter, bateri dan sebagainya. Dia tambah lagi satu, bila tambah lagi satu set bateri. Lepas tu kita nak alihkan lah, sebab dah ada bilik khas untuk inverter dengan bateri. Dah macam jadi bilik MNE lah dekat bilik tu. So kita kena cabut balik semua inverter ni. Ni pun bagus juga lah, sebab structure ni pun dia macam mengganggu kabin ni kan. So ada bilik tu memang khas lah. So ni DP, kira DP utama. Daripada inverter tu kita akan tarik pergi ke DP tu. So ni sekarang yang paling cabar nak angkut benda lah ni 55 kg. Nak saya tahan dia nak? Boleh lihat drill yang mata skru. Skru. Tengok sikit. Nah, pelakon tambahan. Ni. Angkat bawah tu. Lihat je. Terus. Kan? Kan belah sana. Dah lama apa saya ni? Baring kat aku. Ui, baring. Dah. Angkat. Dah. Takut. Dah. Ni sini je. Mana lubang dia? Tu lubang dia. Tiga lah. Okay, alright. Antara proses yang agak penting, bukan agak penting, sangat penting lah, untuk letak mountkan inverter tu. So kita dah ukur belakang lubang dia. Ini kira dia punya template lah. Masa ni garis lurus. Walaupun ni saya tak tahu lah ni garis siapa diorang buat ni. Zainul. Ni luruskan. So kita dah tahu lubang jarak dia macam ni. So kita letak water level kat atas ni. Water level. So pastikan lurus lah. Yang penting kita nak selesaikan lubang yang belah atas dulu. Lubang yang belah atas yang paling penting. Yang kat bawah tu kita boleh drill terus je melalui lubang tu. Kalau betul lubang atas ni, betul lah lubang-lubang kat bawah ni. Sebab benda ni sangat penting. Inverter tu saya cakap 55 kilo. Kena mount dia tepat. Kalau mula-mula buat dengan betul, insyaAllah lepas tu dipermudahkan. Selesai. Jadi kita letak sini, kita kena nasib. Lagi. Okey, dah.
Kiri sikit. Kiri sikit. Dia nak angkat ni senang je. Ya. Kanan sikit. Okay. Drill. Okay, tu dah siap. Bang, masih rekod lagi ke tak? Ya, yeah, masih rekod lagi. So, disebabkan baru cat, dapatlah cat-cat celah ni. Kikis. Okay ni. Okay, benda-benda lah ni. Mantap. So ni washi plug. Bila nak ketuk, make sure nut ni jangan ke dalam. Kalau ketuk macam ni, track dia akan rosak. So pastikan sebaris. Tengok sini, mak letak. Okey. Lagi satu. Dia bismillah ketuk. Jap. Takut tak cukup dalam. Sebab dia ada kotak. Untuk memastikan lubang dia cukup dalam. Ke dalam ke lagi. Kadang-kadang dah cukup dalam, cuma habuk tu dia tersumbat. Tu ni tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Sepanah. Apa sepanah? Ni ada. Dalam. Okey, alhamdulillah sempurna. Sempurna, sabar. Dari panah, ketatkan sampai dia mati. Sebab nanti dalam dia ada skin dia. Bila masa pusing makin kuat, skin tu akan makin kembang. Bukan skin, sleeve. Kalau tak buat sampai ketat, nanti bila angkat benda berat, tolak tu nanti dia termasuk dalam balik. Masa tu kita mungkin akan dapat insiden orang yang kena maki ke apa lah. Sebab benda tu tengah berat kan. So ni kena buat betul. Tapi ni make sure lah. Kalau plaster dia lembut lagi, kalau buat dalam sangat pun nanti tenggelam nut tu dalam plaster. Lagi. 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 Cuma ni boleh tak? Besar saya ada. Besar kan? Besar. Cantik. Okey, boleh. Okey. Crank. Lagi. Lagi. Jangan sampai kena simen tu. Dah kau. Dah. Buka. Ni dulu, ketatkan ni dulu. Ini plaster lembut lagi ni. Dia eloknya ada ratchet lah. Ratchet senang. Ratchet ke panah hidup pun okey juga. Macam ni bila ni nampak habis berbekas tepi-tepi ni. Ni. Mantap Abang Ji. Oh, dah berjalan kan. Cantik. Jarang lah Abang Ji buat kerja tak berjalan. Oh, ni. Kau dah rindu lah tak berjalan. Kita buka ni. Ni, kat. Mantap. Satu siap macam. Okey, so tiba masa kita buang angkat inverter, letak kat sini. Okey, oh. Biar je, washer ni biar je. Nanti ambil washer lain letak kat atas ni. Apa ni?
Pause. Bang kan? Siapa? Tak ada. Tak nak tu. Sini pun dia lah. Okay, so kita nak pasang perangkat ni, inverter ni. Dah tengok lah dia punya Sempitan dia lebih sempit daripada keberatan dan kesempitan. lebih sempit daripada Macam ni boleh ke? Ni nak letak lubang atas ke bawah? Lubang yang besar yang ni. Yang ni. Oh, yang besar. Okay. Yes. Yang besar tengah tu. Okay, ready? Okay. Okay. Kita berikan sokongan. Naikkan dulu, tegak. Relax. Okay, masuk. Cun kan? Ini nama dia pengalaman Pengalaman cepat skrukan jatuh kamu. Pengalaman tak pengalaman. kena tegakkan dulu. Tegak ke? Tegak ke mana? Okey dah. Dah. Baiklah Wajib. Alhamdulillah. Jarang ni. Ni kira yang berjaya lah. First time berjaya. Wah, dah bungkuk. Baiklah Wajib. Dah bungkuk. Tengok siapa drill. Tengok sampai garis. Tajam dinding bagilah. Dinding tak tajam sikit boleh. Okay. Alright. Okay, so kita 50% perjalanan untuk menyiapkan pendawaian bateri LiPo 4 ni. Macam biasa dia agak leceh. Banyak wire-wire kecil, banyak kabel lak. Kena pasti sentuhan dia semua okey. Kemudian ni yang bawah ni dah sambung, tinggal nak cucuk BMS je. So kita nak tengok lah voltage dia berapa. Ni 52.8 lah. Okey, 52.8 dah bersama-sama. Tinggal nak ketatkan nut. Yang atas pula kita nak sambung lagi. Tadi pun ada insiden sikit. Bila dia pasang ni bar dia tu. Bila dia pusing ke sini okey. Bila dia pusing ke arah yang tak sepatutnya, ada spark. Okey. Terkejut lah semua orang. Boleh buat demo tak? Nak demo, Ni. kita kena ada bateri spare. Kalau nak demo tunggu saya keluar dulu sekejap. Okey dah, itu je. Roti bawah. Roti bawa. Apa itu kan? Cakap je. Okey, alhamdulillah kita dah siap. Sekarang dengan fasa-fasa pembersihan. Kita ada saudari bernama Aisyah. Tengok pun. Okey, kita dah siap Kita tengah sapu sekarang, bersihkan. Rak bateri pun dah siap. Banyaklah ni biasa sampah-sampah bila kita potong ni. Akan ada sampah. So inilah inverternya yang dah siap disambung dan boleh untuk dinyalakan. Pertama sekali kita kena nyalakan bateri dia. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tunggu sikit. Tunggu bateri dia sampai. On inverter. Okey, bateri sekarang kita ada 52.7. Yang voltage ni rasa dalam 50-60 lah persen. So kita on sekali solar ni. Takutkan terlupa pula, besok tak charge kan. So ni breaker bateri, breaker solar, DC SPD. Ni ada input. Kalau tuan rumah pakai generator, AC output. Bawah ni ada breaker dia siap-siap. So kita tengok ada gambar solar kat sini. Tengok voltage dia cukup kuat tak untuk charge. Untuk pengetahuan sekarang dah pukul 6.30 lah. Tengok masih cukup lagi ke tak untuk charge. Hai. Tu nampak line ni. Panel solar menghubungkan kepada load dan kepada bateri. Alright, so ni bateri yang dah dipasang. 48 volt 200 Ah. 2 set. Atas dan Ya. bawah. Atas dan bawah. Satu panas, satu sejuk. Ada lagi satu kosong. Dan So ni dah jadi dia. Ni rupa dia. Yang atas ni sistem terkena. tak ada. Tak ada. Okey, sorry.
Sorry ada sedikit gangguan. Kita terkena cat ni. Tempat ni baru cat Kena baju baru je lah. Ni apa tadi? Ni energizer lah untuk electric fans. So cantik lah bilik ni. Memang sesuai sangat letak almari. Jadi nak letak 2 almari pun boleh ni. Kalau nak jadi betul-betul battery bank punya room lah. Battery room. Okay, so kita buat pemandangan sekitar. Oh ni petugas-petugas tim Sangkrox yang berusaha, yang ibarat bergelumang dalam sauna selama 3 jam sebab ruang yang sempit dan panas. So ni pemandangan dia tenaga ni lebihnya akan digunakan untuk aircon. Aircon ada 2 unit. Sebelah sini ada satu dan sebelah dalam kabin pun ada satu. Samping tu dia ada pump untuk swimming pool. Sini swimming pool canvas ni, dan ada pump untuk pump pertanian. Okey. So strategi dia untuk rumah ni, dia pakai bateri 48 volt 200 Ah. 2 set. Sebab datang sini dalam sekali atau 2 kali. Waktu seminggu. Okey. Sekali atau 2 kali seminggu. Maknanya ada masa lah untuk bateri ni dicas semula oleh panel. Panel ada 6 keping je. 310 watt 6 keping. So bila ditinggalkan tempat ni, bateri akan penuh lah. Dan bila guna tu, bila bateri ni dah penuh, akan ada 16 kilowatt hour. Okay, bateri ni boleh deliver 16 kilowatt hour atau 15 lah maknanya sekali jalan lah. So tuan rumah nak pakai aircon ke apa, boleh lah waktu tu. Disokong pula oleh low frequency inverter ni yang memang lasak lah 6 kilowatt. Tak ada hal lah, dia boleh handle. Cuma macam saya cakap lah, isu nak angkat ni tadi 55 kilo kat, nak pindah apa semua. So ni lah hasil dia. Kita harap tuan rumah dapat menggunakan tenaga yang boleh diperbarui. Alright. Alhamdulillah, selamat kita dah buat kan. This is the phone off grid punya power, but this is quite a heavy duty because now we're powering up the whole entire facility from the water pump, the aircon. So now it's completely self-sustained, and thank you Sangkrox for making this happen. Alright. Well done. Thank you. Alright, okay. Alhamdulillah, akhirnya projek kita siap kak. Projek ni kita ada 2 fasa lah. Pertama 3 fasa kot. Mula sekali pasang set yang sedia ada. Kemudian inverter tu kita tukar, upgrade inverter lebih besar. Dan upgrade inverter, kita upgrade pula bateri. So 3 fasa. Macam saya cakap tadi, penggunaan dia lebih pada sekali-sekala atau 2 kali datang seminggu. So kita lebihkan bateri supaya bila datang bateri dah cukup penuh. Bila tinggal nanti hari-hari yang kosong ni, solar akan isi balik. So Tuan Fuzli ni kira akan gunakan kawasan ni untuk berkebun dan meluangkan masa bersama keluarga lah. Kami daripada pihak Sangkrox macam biasa ucap terima kasih kerana memilih kami. Minta maaf terlebih terkurang, termakan lebih manggis ke apa ke. Kat dusun kena makan buah. Diwajibkan. Terlebih kita orang pun tinggal tengok kolam je lah, geram nampak macam nak mandi je kan, tapi belum lagi. Itulah contoh penggunaan solar dekat tempat off grid. Kebun yang macam ni memang sangat sesuai lah. Daripada nak tarik TMB ni kan panjang cerita, nak lalu tanah orang, nak tarik walaupun tiang apa semua. So sangat berguna untuk jadi self sustain. Okay, alright, terima kasih. Assalamualaikum. Oh gila, macam majalah 3.